Sebenarnya hadirin hadirat, momentum kesungguhan ibadat pada bulan Ramadan hendaklah diheret juga pada bulan-bulan yang lain, Syawal dan seterusnya. Sebab itu kita melihat sebaik selesai habisnya Ramadan akan ada kefarduan yang lain dalam rukun Islam. Allah tidak meletakkan puasa sebagai rukun yang kelima. Artinya selepas daripada puasa ada zakat dan ada haji. Itu menunjukkan bahawa dua rukun Islam sedang menanti, sebagai isyarat bahawa acara dan pesta ibadah hendaklah berlangsungan seperti mana yang berlaku pada bulan Ramadan. Namun sebagai manusia, kita tak mampu nak jadi malaikat 12 bulan jadi baik sepanjang tahun. Kita manusia. 11 bulan kita hoha-hoha, inilah Ustaz Chan saya nak jadi baik 1 bulan. Okey, kita faham, tak ada masalah. Sebab setiap perkara dia ada season dia. Macam orang minat bola, time tak ada musim bola, dia minat biasa-biasa saja. Tapi kalau dah musim Euro, musim World Cup, Premier League apa semua, dia punya tahap khusyuk dia tu jadi luar biasa lagi. Setiap perkara ada season. Orang nak kenduri kahwin pun ada season dia. Orang tak kahwin hari-hari, cuti sekolah, hujung tahun, ada momen dia. Itu kita faham. Memang manusia ni Allah jadikan, dia ada masa mengundur, ada masa mengendur. Ada masa naik tu alhamdulillah, tapi ada masa dia mengendur, seterusnya dia berundur terus. Ada, khususnya dalam ibadah. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa akan ada satu masa, satu momen kita akan jadi malas menjadi hamba Allah, jadi lesu, lemah nak mengabdikan diri. Dalam hadis Nabi pernah sebut, likulli amalin syiratun wa likulli syiratun fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairu zalika faqad halaka. Kata Nabi, setiap amal ibadah kita ini ada semangat dia. Dan pada ketika semangat kita sampai kepada futur, Nabi sebut syiratin fatratun. Fatratun tu sebagai futur. Bila sampai kepada zaman futur, zaman engkau mengendur, maka itu yang paling kena hati-hati. Kerana apabila engkau sampai kepada fatrah mengendur, pastikan kau duduk di atas sunnahku, nescaya kau selamat. Tetapi ketika engkau mengendur itu, engkau kembali kepada selain ajaranku, kau akan binasa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama membahaskan hadis ini. Apa artinya? Ketika kita malas, pastikan kita duduk di atas landasan dia dulu. Jangan sampai tergelincir. Rupa-rupanya ada sebab urut hadis ini. Sebab urut ni kalau dalam disiplin hadis, punca Nabi ucapkan hadis. Kalau Quran dia ada sebab nuzul, kenapa turun ayat. Hadis dia ada satu disiplin kajian, sebab urut, kenapa Nabi ucapkan hadis ini. Kata para ulama, hadis ini berkaitan dengan pengalaman Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang masa tu baru kahwin. Kata sahabat, annahu tazawwaja imra'atun min Quraisyin fakana la ya'tiyaha kana yashghaluhu as-shaum was-salah fadzakara dzalika ila Nabi. Sahabat mengatakan Abdullah bin Amru ni pengantin baru, dia baru kahwin. Tapi sejak dia kahwin tak pernah sekali dia sentuh isteri dia. Artinya dia tak bersama dengan isteri dia. Apa sebab? Yashghaluhu as-shaum was-salah. Dia terlalu sibuk ibadat. Siang puasa, malam pula dia qiyamul lail. Siang puasa, malam tahajud. Bila masa nak guling-guling? Tak ada masa lah. Tak ada masa nak romantik. Sibuk ibadah. Jadi cerita ini akhirnya fazakara zalika lin-nabi. Sampai cerita ini kepada pengetahuan Nabi. Lantas Nabi panggil dia. Mu mari sini. Mana cerita begini. Dia pun explain, saya ni memang daripada bujang, saya suka ibadah ya Rasulullah. Kata Nabi, koho-koho lah, jangan banyak sangat. Sum min kulli syahrin salasata ayyam. Awak baru kahwin, janganlah puasa tiap hari. Sebulan puasa 3 hari cukup lah. Baru kahwin kan, sebulan puasa 3 hari.
Dia jawab, inni utiku aksar min zalika ya Rasulullah. 3 hari tak padan, saya lebih pada tu oleh ya Rasulullah. Takkan 3 hari sebulan. Oh, koman lah, koman sepana, koman lah 3 hari seminggu. Dorok. Jadi Nabi pun berbagi tarik 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemudian kata Nabi, hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman. Tak apalah kalau awak kuat sangat, puasa sehari, esok tak payah puasa. Sehari puasa, tak payah puasa. Mana hari puasa, awak puasa duduk masjid, hari tak puasa duduk dengan isteri, bawa berjalan, pergi makan apa semua, layan dia. Lusa puasa lagi. Dia beri cadangan pula kepada sahabat ini. Sahabat kata, okeylah, boleh. Kalau sehari puasa, sehari tak puasa, saya okey ya Rasulullah. Saya kuat lagi ibadat ni. Mana yang kata Nabi, aku dengar kau khatam Quran hari-hari. Ya Rasulullah, saya hari-hari khatam. Daripada subuh sampai malam saya khatam Quran. Kata Nabi, iqra'il Quran fi kulli syahrin. Gini, Quran ni khatam sebulan sekali sudahlah. Yang nak khatam kerap sangat ni kenapa? Ini utiku aksar min zalika ya Rasulullah. Takkan sebulan sekali, saya lebih pada tu saya boleh baca. Dia kuat sangat ibadat. Kata Nabi, iqra'u fi kulli 15. Kalau rajin, tak apalah, awak khatam 2 minggu sekali, 15 hari khatam, 15 hari khatam. Dia jawab, inni utiku aksar min zalika. Saya setakat 2 kali sebulan ni sikit sangat ya Rasulullah. Dah dia hari-hari. Maka kata Nabi, iqra' fi kulli 7. Tak apalah, khatam Quran seminggu sekali boleh? Minggu sekali. Oh, saya ni orang rajin ni Rasulullah. Maka kata Nabi, iqra'u fi kulli 3. Tak apalah, mu khatam Quran 3 hari sekali boleh? Dia timbang. Boleh lah. Kata dia, ini jenis orang rajin ibadat. Rare orang macam ni. Rare. Kita bagi sikit, dia nak banyak. Tapi Nabi panggil dia, ni dengar aku nak nasihat, kata dia, inna likulli amalin syiratan. Mu akan sampai satu peringkat, semangat ibadat ni dia akan menurun, kata Nabi. Mu akan sampai satu keadaan dia panggil fatrah, futur. Futur ini tuan-tuan, satu penyakit. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, futur ini maknanya malas ataupun lemah selepas rajin pada sebelumnya. Dan ini fenomena yang kena pada semua orang. Dan inilah yang kena kepada kita selama ini. Sebab itu dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahawa orang yang futur ini sakana ba'da hiddatin. Dia tarik handbrake selepas laju. Maknanya sepanjang Ramadan laju betul. Pagi lepas sahur, motor dia datang masjid, soft duduk depan. Azan saja semayang sunat fajar. Habis sunat fajar, ikut pula sunnah Nabi, baring pula atas tulang rusuk kanan. Itu sunat hukumnya. Tapi dalam masjid tak boleh buat macam dugong, orang penuh baring. Itu sunnah tapi tak boleh buat dalam masjid. Nabi buat di rumah. Lepas itu tuan-tuan yang rumah dekat, buat sunnah tu, dapat pahala bonus ekstra. Ini rare lah, jarang orang. Ni dipanggil 100 sunnah yang ditinggalkan Nabi. Salah satunya adalah azan subuh, sunat fajar, baring. Bukan baring menerak, pukul 10 baru bangun. Dia duduk ngereng atas tulang rusuk kanan. Nyenggeng, bahasa Kuala Lumpur apa saya tak tahu. Duduk ngereng gitu lah, duduk. Kan macam kata patung Buddha kan melampau pula. Tapi begitulah duduk ngereng. Kemudian macam Nabi dulu, dia lepas sembahyang 2 rakaat fajar, dia mengiring, dia sembahyang di rumah. Bila sahabat dah standby sembahyang subuh, bila Abi Rabah datang, ketuk pintu, ya Rasul, standby. Semua dah standby. Standby semua, beres bawah. Jom sembahyang. Nabi pun berjalan, sahabat dah standby. Qomat Allah akbar, Allah akbar, syarallah, sembahyang. Itu amalan Nabi. Katalah tuan-tuan tahun ni nak buat begitu. Wah, itu luar biasa sekali. Pisau orang boleh kalau dah satu soft ni macam dugong tu lah, rumah baring gitu ya. Ni amalan rumah. Itu beli rumah biar dekat masjid, banyak amalan boleh buat. Sembahyang subuh bagus. Lepas subuh iktikaf pula. Lepas iktikaf mengaji Quran semuka 2. Kemudian balik rumah, sembahyang lagi kat rumah, sembahyang sunat.
Dia sunat hukumnya memperbanyakkan sembahyang sunat di rumah. Itu kena ingat ya. Sunat hukumnya memperbanyakkan sembahyang sunat di rumah. Di masjid ni sembahyang fardu. Habis salah ke kalau saya sembahyang sunat di masjid? Tak salah, cuma tak ikut sunnah. Sembahyang sunat banyak di rumah. Kecuali sembahyang tahiyat masjid lah, tak payahlah tuan-tuan buat di rumah, tak buat di orang. Masuk rumah sembahyang sunat 2 rakaat. Abang sembahyang apa? Tahiyat masjid. Kenapa? Ustaz cakap sembahyang sunat kat rumah afdal. Ada. Dia sembahyang-sembahyang lain, sembahyang hajat ke, sembahyang duha ke, boleh sembahyang di rumah. Lepas tu tidur, bangun tengah hari. Tiba-tiba dalam kerancakan kita ibadah sepanjang Ramadan, masuk Syawal, habis. Itu dipanggil futur. Tarik handbrake, sakan ba'da hiddatin. Tiba-tiba masuk gia api. Tengah di tu. Terpacak tayar tuan-tuan. Itu dipanggil futur. Dan ini semua fenomena yang sering menyerang kita. Itu ulama pesan, mu jangan jadi Ramadaniyun. Mu jangan jadi hamba Ramadan. Mu kena jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan seumur hidup. Hamba Ramadan setahun 30 hari saja. Tapi lah kata ulama, futur ini penyakit yang menimpa semua orang. Saya kena, tuan-tuan kena, semua orang pernah kena sakit futur ini. Dan dia paling banyak menyerang ahli ibadah. Yang kedua banyak menyerang para pendakwah. Pendakwah ramai yang kena futur ini. Fed up, berhenti dakwah, malas ceramah dah. Bosan, ada. Itu selalu saya pesan penceramah kalau kuat mengajuk, berhenti je lah ceramah. Penceramah hati kena kental, tak boleh tisu-tisu kuat-kuat mengajuk, ngada-ngada, berhentilah jadi penceramah. Ada jenis penceramah kuat mengajuk. Tengah ceramah, wah, datang Bilal, ustaz, tak maaf kita nak beri azan kejap. Saya tempat lain terus je ceramah. Tak nak dengar saya ceramah ke? Tak, sini kita azan sekejap untuk Syiah. Tak apalah, dia tutup kitab balik. Ceramah jenis apa? Cak ayam gitu. Azan je pun. Azan je pun. Tisu. Berhentilah buat kerja dakwah. Ingat cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus tu bukanlah kita memburukkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ni cerita dalam Quran. Dia kan kena telan di ikan. Apa sebab kena telan di ikan? Dia cerita dalam Quran. Rupa dia merajuk. Dia mengajar pula. Dia jadi macam cikgu pula lah. Dia dihantar jadi nabi di satu tempat bernama Ninawai. Ninawai ni sekarang dalam peta Google Map Nineveh. Nineveh ni terletak di Mosul, di Iraq. Dia berdakwah di sana 30 tahun. Tapi bayangkanlah 30 tahun dia ngajar, anak murid dia 2 orang je. Rubil dengan Tanuh. Apa perasaan tuan-tuan mengajar anak murid 2 orang je? Marah anak murid tak bawa laptop, cerita lain. Ini marah 2 orang tu 30 tahun. Rasa nak terajang rasa. La ilaha illallah. Tuan-tuan mengajar, kalau yang cikgu masa PDPR, anak murid tutup kamera pun kita angin. Budak-budak ni aku mengajar, aku bagi nak gerak, dia kamera pun tak buka. Kita manusia. Maka Nabi Yunus pun, muka tula je datang, muka sama. Nak marah ke orang kena sabar. Dia dah sabar 30 tahun. Tak ada langsung orang lain nak datang belajar. Akhirnya Nabi Yunus kata, saya ingat saya nak berehat lah dulu. Kita ambil cuti semester lah, cuti break semester. Saya tak daya nak berjalan-jalan juga. Jadi dia pun naik kapal. Naik kapal, berlaku satu tragedi. Dia jatuh dalam laut, ditelan oleh ikan. And the rest was history lah. Semua ada dalam Quran cerita itu. Jadi pelajaran untuk pendakwah, Nabi Yunus dulu dia ada sikit merajuk kepada kaum dia. Maka Allah berikan pengajaran, jatuh laut, telan di ikan. Jadi kalau penceramah kuat merajuk, esok jatuh sungai Kelang, makan di ikan patin padai muka. Merajuk apa buat kerja dakwah? Kita dakwah ni tak ada orang pun tak apa, main lantak lah. Lepas tu saya bersyukur kehadrat ilahi malam ni berceramah bersemuka adalah tuan-tuan tukang gelak 5-6 orang. Alhamdulillah. Bayar masa PKP berceramah depan laptop macam orang gila bercakap tuan-tuan. Orang tak ada apa, tak ada. Aduh, gila sekejap. Tuan-tuan try cakap dengan cermin sejam. Stres sekali cakap dengan cermin. Hai, lama gila aku ni. Jadi jangan ada futur lah di kalangan pendakwah.